Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning leaders. Morning. Morning, fantastic you guys dalam sesi CEO Coaching di mana program premium yang kita akan lakukan pada setiap hari Jumaat bermula 9.30 pagi sehingga pukul 11 pagi. So, program CEO Coaching ini adalah berpandukan 4M. Apakah itu 4M leaders? Makes members more money. Kita nak you buat lagi banyak duit dalam program CEO Coaching. So please stay beauty and kita akan ada di sepanjang program. Please give full focus. This is sedikit sebanyak tentang diri saya. I believe you guys semua dah tahu. Cuma I nak you guys akan datang. Please build your credibility seperti ini. You create your brand seperti ini. Sebab ini akan menjadi judgement kepada prospek anda. Trust me. Okay, sebab tu kita letakkan kepada page hadapan. Please tengok dalam buku nota anda. Sedikit sedikit peringatan yang saya nak berikan kepada anda semua. Pertama sekali, sesi ini wajib on video sepanjang program CEO Coaching. Nombor 2, wajib onkan mikrofon anda sebab saya perlukan respons dari anda. Saya akan memanggil anda selagi you tak jawab, selagi itu I akan panggil, and please get in touch dengan saya sepanjang program. Dan nombor 3, sesi Q&A akan diberikan pada penghujung sesi. Dan nombor 4 adalah sila rename nama anda. Jom kita rename nama, expertise dan juga letakkan nombor telefon anda. Alright. So please Puan Suziana dan juga Puan Fatimawati untuk rename. Bagus, Puan Julaizah dah rename siap-siap. Terima kasih. Pastikan anda mempunyai buku nota dan juga pen. Ada tak buku nota? Ada. Fantastic. Puan Suziana dah ready buku nota you? Sudah. Alright, fantastic. Sebab kita akan bagi a lot of strategies and please sentiasa tulis nota, tulis strategi, tulis idea yang saya berikan sebab you akan apply kalau bukan sekarang mungkin pada masa akan datang dan dilarang untuk screenshot sebab sesi ni kita sedang rekodkan dan kita akan upload di YouTube sebab kita nak full focus. Okay? So seterusnya, ini adalah sedikit sebanyak tentang sejarah program CEO Coaching. Just for your information, I believe you guys dah tahu sejarah ni, cuma I just nak ingatkan kepada anda. In future tu adalah benda yang kita nak kejar. Alright, trust me, your future akan menjadi your history untuk diceritakan. History yang diceritakan itu, bila orang dengar, orang nampak dan orang faham, ia akan menjadi brand. Alright, in order untuk create future, you kena ada planning yang betul supaya future yang you nak capai itu akan menjadi great history untuk you ceritakan kepada orang dan menjadikan great branding kepada you dan juga business you. Setakat ni dapat? Guys, hello. Masih bersama dengan saya? Yeah. Alright, please give a full focus dengan saya. Thank you. Program seterusnya. Kita dah upgrade sedikit. Pengurusan business. So first of all, alright, I nak you guys faham, business you tak mungkin akan kembali ke tahun seterusnya. Business you tak mungkin akan pergi ke tahun 2022 kalau you gagal find out 7 perkara yang ada dekat sini sekarang. Alright? So first of all, planning. Just for your information, pada bulan 12 ini kita akan full focus. Every week kita akan buat business master plan, business blueprint, business target market dan juga kita punya BMC, business model canvas. So 4 minggu ni, please stay with me. Jangan datang lambat. Please hadir pada CEO Mentoring, pada one-to-one coaching sebab kita nak rancang betul-betul. Dan kita nak predict masa depan you. Boleh-boleh? Boleh. Alright, fantastic. Seterusnya, ini adalah visi CEO Coaching. I nak you faham practical execution. Apa-apa perkara yang you buat, you wajib ingat satu benda. Practical, practical, practical. Logical mungkin you boleh pakai pada planning tetapi pada execution you kena pakai practical way. Yang dimaksudkan practical ni bila mampu untuk you yourself execute. You yang nak buat kalau you tak kuat, you tak larat, you tak ada duit, you tak ada team dan dia menjadi idea yang sia-sia. Biarlah datang daripada Najib Asadok ke, biarlah datang daripada Dr. Azizan ke, daripada Tony Robbins ke, daripada Richard Branson. Kalau you tak boleh buat, it's not practical for you.
then for sure setiap execution, setiap action, setiap progress, you kena manage your own risk. Alright? Risiko akan selalu ada. Besar tak besar, pening tak pening, itu you yang kena kawal. Setakat ni dapat Puan Fatimah, Puan Ju dan juga Puan Suziana? Dapat. Alright, fantastic. I nak you faham my strength adalah technical business, consumer centric and digital business. Please sangat-sangat do one-to-one with me untuk guna pakai my experience, my knowledge untuk business anda. So kat sini, saya nak Puan Julaiza, boleh tak Puan Julaiza stand up untuk kongsikan pengalaman macam mana you punya team perform every week. Boleh tak Puan Ju? Boleh. Alright, fantastic. In 2 minutes, silakan Puan Ju. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sepanjang daripada bulan 6 hari tu sehingga sekarang, bagaimana momentum saya punya tim saya sentiasa ada. Okey, pertama sekali adalah planning. Okey, maksudnya setiap minggu tu saya memantau aktiviti mereka melalui VB sharing dan juga maps. Maps adalah satu buku yang saya kena pantau. Maksudnya setiap minggu tu hari Sabtu kita ada weekly meeting ataupun section. Okay. So daripada situ saya monitor dalam tempoh seminggu tu apa aktiviti mereka. If benda tu tak mencapai KPI saya akan tanya. Okey, jadi daripada situ sebenarnya bila kita pantau ejen kita, dan saya percaya Puan Suziana pun ada ejen-ejen kan. So kita pantau pertama sekali aktiviti mereka. Yang kedua kita pantau cases mereka yang mereka submit. Kalau ada requirement kita bagi tahu, so kena settlekan dalam tempoh 3 hingga 5 hari. Itu saya punya KPI lah. Okey, yang ketiga pantau mereka punya collection. Okey, sebab collection daripada kepada collection untuk collection dia punya duit lah. Okey, kepada klien-klien, sebab if mereka gagal, so mereka punya gaji mereka akan drop. So kita tak nak. That's why saya kena pantau yang penting tu. Collection kepada ejen-ejen. Okey, so biasanya kita dalam sebulan tu saya ada 2 kali untuk buat secara untuk meeting. So berapa collection mereka dapat, sebab gaji mereka 2 kali bayar. Okey, kalau mereka tak bayar, kalau klien tak bayar, so mereka menjejaskan mereka punya income. So saya tak nak. Okey, dan persistency pun kena jaga. Persistency is berdasarkan daripada collection payment klien lah. Okey, macam klien ni dia ada bayar tunai, dia ada bayar auto debit. Kalau auto debit tak ada masalah, cuma yang tunai ni. Okey, so kena pastikan mereka punya persistency adalah 90 ke atas. Kalau drop akan jejaskan mereka punya gaji. Okey, so far alhamdulillah ada peningkatan daripada mereka punya teknik yang saya bagi ni. Okey, yang penting kena ada aktivasi, kena aktif lah. Kena aktif. So, Puan Suziana dan juga Puan Fatimati learn something? Yeah. Alright, boleh tak kita bagi tepukan kepada Puan Julaiza dahulu? Come on guys, tepuk dulu. Alright, Puan Fatimawati, boleh tak you share in 2 minutes macam mana you punya experience untuk berjumpa dengan prospek? Silakan Puan Fatimah. Okay, alhamdulillah. Sejak I join si coaching, macam mana pengalaman I jumpa dengan prospek, is it? Okay, I ni memang I dilahirkan memang I suka bercakap. Jadi I tak ada masalah untuk cakap. So I suka bila I masuk si coaching, I ada pengetahuan lebih tentang macam mana kita nak target kita punya audience, apa yang perlu kita cakap untuk dapat sales yang kita nak. So I guna pakai ilmu yang I dapat ni untuk kita nak yakinkan orang tu tentang kebolehan kita. Jadi macam mana kita nak orang tahu kebolehan kita. Tu yang I banyak buat social media, banyak post kat TikTok, dekat IG, dekat Facebook page. So I banyak post short videos tentang apa-apa isu undang-undang yang current issues, contohlah macam poligami. Malam ni I akan buat live tau, Kimi. Dia punya tajuk kan, tak puas seks punca cerai. Oh, sensasi ni. You all tengoklah malam sekarang. So I kupas tajuk-tajuk yang macam viral, you know. So bila benda tu viral, orang ingat pada I. Jadi pada situ
I dapat attract orang tau. Jadi so far alhamdulillah banyak orang WhatsApp pada I tanya, minta jumpa pun ada yang dah buka file semua. So daripada situ ilmu yang I dapat ni I guna pakai untuk nak kembangkan lagi bisnes I. Untuk majukan lagi bisnes I dan untuk buat lagi banyak duit. Alhamdulillah lah. Alright, fantastic. Kita beri tepukan kepada Puan Fatimawati. Awesome. Kenapa I nak dengar pada dua-dua individu ni? I nak Puan Suziana terinspirasi. Kalau mereka boleh grow their own skill set, diorang boleh grow skill skill team, business and diorang punya achievement. So why not you? Alright? Puan Suziana, there is nothing yang you kena risau. Yang you kena risau adalah kalau you tak buat. Itu saja. Ilmu, pengalaman, konteks, kawan-kawan akan datang. Akan ada selalu kat sekeliling kita. Cuma kita nak bertindak atau tidak. Itu saja. Boleh-boleh? Boleh. Alright, fantastic. Kita teruskan dengan sesi value. So, I nak you faham, 3 perkara ni bukan untuk I yang apply semata-mata. You kena apply juga. Sebab kalau you perasan, 3 benda ni yang kita duk sibuk cakap tiap-tiap masa. Relationship pertama, kedua recognition, ketiga accountability. You kena ada hubungan dengan manusia. Manusia ni siapa? Prospek, client, staff, agent, sponsorship, funders, investors. Relationship ni yang you kena target kepada mereka. Recognition. Kalau you nak sustain tapi you tak nak recognize orang, you tak nak appreciate orang, you tak ada gratitude, trust me, you kena start over. Please, ini adalah untuk sustainability, pengiktirafan ni. Dan accountability. What get measured gets done. Tetapi kalau you tak audit, you tak tahu macam mana nak ukur, you tak check you punya kerja, then susah untuk you tahu kat mana status you, level you, progress you. Alright? Please selalu audit menggunakan prinsip nombor tersebut. Seterusnya, ini adalah pencapaian yang paling latest. Setakat ni kita dah sesi ke-42. Alhamdulillah hari ini Puan Suziana merupakan usahawan yang ke-9 dalam CEO Coaching dan transaksi bisnes adalah RM265,438. 25 orang tim telah hadir pada syarikat anda semua dan 36 golden ticket telah diberikan. 197 consultation hours di antara anda semua. Okay, now ini adalah kita punya target. Please sangat-sangat cerminkanlah bisnes korang semua. Dah dapat belum 300,000? Alright, I believe 2021 ramai tak achieve. Tapi I nak you tengok 2022. Kalau 2022 ni you tak ada impian, at least 300,000, I rasa macam it's not the problem pada sistem, pada surrounding, pada kerja you. It's problem with you. Kalau you tak nak, you pemalas, you tak ada keinginan, dan susah you nak capai sales you. Nombor 2, team. You nak capai sales yang banyak, I nak you faham, you akan bermain HR game. You tidak bermain sistem game, you bermain HR game. You compete dengan manusia-manusia di dalam team you. Alright? So kalau you nak sales you berkembang, you perlukan staff, you perlukan agent. Boleh-boleh? Okay. Alright, dan yang ketiga adalah in order to get high net worth, alright, you perlukan B2B, business to business. B2C, business to consumer, biarlah you punya staff, biarlah you punya agent yang uruskan. You sebagai founder, sebagai manager, buat B2B. You punya quality, you punya time sangat worth untuk 1 jam meeting bernilai 30,000 punya sale, 180,000. So nak dapat sale sedemikian hanya boleh didapati untuk B2B, bukannya B2C. Saya tak galakkan you main B2G, keadaan ekonomi kita sekarang masih tak stable. Trust me. Alright? Banyakkan B2B. Seterusnya. Kimi, boleh tanya soalan ke? Pada slot terakhir, tengok dulu you punya soalan. Okay, tengok dulu muka nota. Alright. So you punya falsafah, try and upgrade. I believe you akan heartbroken. Trust me. You akan heartbroken. Alah, kenapalah diorang buat macam ni kat aku. Alamak, kenapalah life aku macam ni. Alamak, kenapalah macam ni. You know what? Malam tadi I bercakap dengan Puan Suziana. Alright, this is a sharing yang I nak Puan Fatimawati dan juga Puan Jeleza tahu. Alright. Kadang-kadang I cakap apa tahu? Kenapalah Allah duga aku macam ni? Kenapalah aku buat benda ni tak jadi? Kenapalah orang buat macam ni kat aku?
You know what? Bila I compare dengan orang lain, adalah member aku, dia mungkin kita tak tahu masalah dia macam aku, tapi yang aku tahu, dia ni tak ada kaki, dia ni tak ada tangan, dia ni buta mata, tapi boleh je berjaya. Kau punya masalah sikit je kot. Right? Kau nak compare kau punya masalah, kau punya beban dengan orang lain yang physically disabled. Faham tak? Dan apa lagi aku nak cakap? Walau orang tu boleh redha, dia boleh upgrade dan tak pernah berhenti mencuba, why not you? Why don't you? Right? So please try and upgrade. Alright. Seterusnya, kita tiada tetamu pada hari ini dan kita nak cerita tentang duit. Okay, let's focus. Please take your pen dan kita tulis nota pada hari ini. Fokus yang I nak berikan kepada anda semua adalah sistem funneling. Alright. Macam mana you nak funnelkan business you. This is very important. Nota ni you take note sebab kita akan go through dalam one-to-one dan juga CEO mentoring macam mana you nak funnelkan business you pada tahun 2022. Please take note. Pertama sekali adalah front end. Kedua adalah back end. Ketiga adalah premium, keempat adalah development dan kelima adalah cycle. Saya ulang balik, pertama adalah front end, kedua adalah back end, ketiga adalah premium, keempat adalah development dan kelima adalah cycle. Untuk pengetahuan Puan Julaizah, Puan Suziana dan juga Puan Fatimah Wati, I believe you usahawan dan usahawan nampak semua perkara. Bila you nampak semua perkara, you akan jadi gairah, you akan jadi tamak, you akan jadi teruja yang membuatkan you nak semua benda. So bila you nak semua benda, you tak boleh pegang semua benda dan kalau you boleh pegang semua benda, andai katalah atas meja makan ada sate, ada pizza, ada bolognese, ada nasi impit, nasi ayam, semua adalah complete. You ambil, boleh makan, sumbat, belum tentu you boleh kunyah, belum tentu you boleh telan, belum tentu you boleh teruskan hidup you selepas kenyang. I nak you faham, dalam dunia ni tahun 2022 lagi banyak opportunity yang you akan dapat. Cerita dia, mana satu yang you nak fokus. Alright, jom kita susun. Pertama sekali, you kena break down dahulu. You kena list down dahulu. Apa aktiviti yang you nak buat? Apa bisnes yang you nak buat? Bisnes yang saya maksudkan adalah bisnes yang menghasilkan duit. Alright? Contoh. Ini kerja hakiki ke apa? Okay. Side ke hakiki? You list down dulu. Apa kerja agak-agak, oh, I rasa kalau I nak buat ni boleh dapat duit ni. Oh, I rasa kalau I jual kontrak dapat duit ni. It's okay. Whatever yang you fikir, list down dahulu. You akan nampak you punya senarai. Tu first thing first. Untuk sebelum you masukkan dalam funnel-funnel ni, list down dulu berapa puluh juta kerja yang you nak buat tahun 2022. Yang you rasa you nampak ini adalah peluang untuk you buat duit. Bila you list down, you akan tengok balik, ush, banyak gila yang aku nak buat tahun 2022. Macam-macam bisnes nak buat. Yang you akan nampak, oh, kemampuan aku sebenarnya nak pegang 2 kerja saja, 5 kerja saja. Sebab you bekerja berseorangan. Sebab you ada banyak masalah. Sebab you itu, you ini, you itu. Macam-macam. Cuba, bila you list down tu, trust me, you akan list down berbelas bisnes yang boleh menghasilkan duit. Yang you rasa boleh menghasilkan duit. Alright? Please, hanya bulatkan bisnes yang pertama sekali. Tolong tengok dalam buku nota anda yang you minat. Pertama sekali adalah yang you minat. Nombor 2 adalah kerja yang you boleh automate, yang you boleh leverage. Alright? Dan nombor 3, you kena bulatkan kerja yang mendatangkan duit. 3 perkara ini sahaja. Alright? I bagi bonus. Keempat adalah kerja yang boleh disiapkan dalam jangka masa paling pendek. Berapa pendek? Contohlah you boleh siapkan dalam jangka masa setengah jam atau 10 minit. Itu saja. So 4 kerja yang you boleh lakukan. Okay? You bulatkan, you akan nampak berbelas bisnes yang you nak buat pada tahun 2022. 4 kerja sahaja yang mampu untuk you manage sebenarnya. Boleh tak kita ulang? Pertama apa? Yang you minat.
Minat, okey. Nombor 2. Yang boleh automate ataupun leverage. Yes, automate and leverage. Nombor 3. Yang datangkan duit. Okey, betul, datangkan duit. Keempat. Yang boleh disiapkan dalam masa yang pendek atau singkat lah. Yes, exactly. So 4 pekerjaan ini yang you akan buat. Alright. So bila you dah bulatkan, Puan Suziana? Maksud kerja yang boleh automate atau leverage ni macam mana? Yang you dapat Lantik business club. ejen. Okey. Diorang buat kerja. You dapat dan you boleh bagi pada ejen you. Contoh macam itu satu. Contoh macam Puan Fatimah. Puan Fatimah dapat job buat agreement untuk syarikat-syarikat. Agreement tu Puan Fatimah boleh just tak apalah ini staff aku boleh buat. Oh tak apa, yang ni kita bagi lawyer lain buat. Dia boleh sub orang, dia boleh leverage orang lain. Macam apa yang buat sekarang ni kan, macam I dapat court case kan, macam nak naik mahkamah kan, litigation. I boleh buat. Tapi I rasa kalau I buat macam banyak masa I nak spend. Jadi I co-counsel, I lantik Zahari, I nak pergi jumpa dia kejap lagi ni. Untuk appoint dia untuk handle everything. Jadi whatever client buat, I make sedikit, the bulk of it I give to Zahari pasal dia buat kerja. So at least I make money, I keep relationship. Alright. Faham semua? I tak penat. Okay. Kalau anda kata, Coach, saya rasa tahun 2022 saya nak buat 2 kerja saja. It's okay. Just focus on 2 kerja. Dia punya keyword lagi sikit kerja you, lagi banyak duit you. Coach, Keyword dia, yes, silakan. Adakah contoh macam I buat I takaful coach dalam betul takaful ni. So adakah maksudnya dalam erti kata projek? Projek I dalam bisnes I ke? Betul? Yes, whatever business, yang saya maksudkan business adalah yang mendatangkan income. Okay. Right? Boleh, Puan Jo? Boleh, faham. Alright, fantastic. So you list down dahulu dan kita akan sambung di sesi private coaching. I akan go through satu persatu supaya kita boleh fokus kepada niche anda pada tahun 2022. Boleh? Boleh. Alright. Yes, last untuk Puan Suziana. Tuan Kimi kata list down kan business yang kita nak buat untuk tahun depan. Apa yang kita terfikir nak buat, kita list down kan, tapi dalam masa yang sama kita akan pilih mana yang terbaik. Macam itu kan maksud? Okay. You pilih pada satu bidang. Contoh macam Puan Fatimah Wati sebagai syariah lawyer. Alright? Syariah lawyer ni kerja dia boleh buat apa? Custody boleh buat contoh Puan Fatimah hak penjagaan anak. Contoh apa saya buat, hal berkaitan dengan perceraian, pernikahan saya buat. Hal berkaitan dengan berebutan anak saya buat. Harta pencarian, hibah, apa lagi? Itulah di antaranya lah. Nak sah kahwinan lah, tu saya buat. Kalau untuk pengetahuan Puan Suziana, itu adalah untuk dalam bidang syari'i lawyer saja. Dia boleh buat multi job. Macam Puan Julaiza. Puan Julaiza adalah unit agency manager. Dan Puan Julaiza punya bisnes adalah jual insurans. Alright? Dia macam Puan Suziana. Puan Suziana, you hanya jual Lunabel. So you punya niche macam sangat sempit. Tapi Puan Julaiza ambil pendekatan untuk menjadi takaful coach. So itu adalah bidang kerja baru sebenarnya. Alright? So kalau macam Puan Suziana, you nak jadi konsultan kecantikan, boleh beli produk I, kita akan bagi you beauty consultation atau fashion consultation sebab I ada experience on that. Itu kalau boleh menghasilkan duit dan boleh digabungkan dalam kategori beauty industry. Right? Sebab you dalam beauty industry, Puan Fatimah dalam law industry, Puan Julaiza dalam health industry. Kimi, boleh I komen sikit tak, Kimi? Silakan. I rasa kan yang Suzy, you sebenarnya kan you sangat-sangat bertuah, you know, sebab you ada background beauty, lepas tu you jual Lunabel, you boleh packagekan sekali dengan personal shopper, you know. Yes, exactly. You need to know how to do it. Memang you boleh buat and you can boom buat benda tu. Yes, you jual Lunabel. Sebenarnya personal shopper tu kalau you tak iklankan pun tak apa, sebab kalau betul funnel you dan proses yang macam Puan Fatimah tu cakap betul, you jual satu benda je. Lunabel je yang you jual. Automatically funnel-funnel lain, back end boleh masuk, premium boleh masuk, development boleh masuk, cycle boleh masuk. Secara automatik tanpa you buat marketing. Itu nanti kita akan go through satu persatu. Alright. I wish next week waktu CEO mentoring kita dapat berjumpa sekali pada hari Rabu so that I boleh bantu untuk explain in detail apa itu front end, back end, premium, development dan juga cycle. So that you akan jelas macam mana nak slot in. Hari Rabu minggu depan I ada court case lah. Alright, Monday. Tak apa, kita akan bincang pada dalam WhatsApp group nanti. Okay, jom kita teruskan.
So, kita nak cerita pemenang untuk November 2021. Boleh tak kita bagi tepukan kepada Puan Fatimah Wati dulu. One-to-one paling banyak 172 jam secara keseluruhan. Congratulations kepada Puan Julaiza 420 prospek. Ini gila-gila ramai ni. Okey. Seterusnya penambahan tim, total 15 tim. Thank you so much. Terbaik. So jualan terbanyak masih lagi Puan Julaiza. Memang road to kaya muda ni 172. Orang pun dah muda. Alright. Tetamu terbanyak masih tiada lagi. Okay. So now ini adalah ganjaran yang you akan dapat atas kemenangan anda. Please take note, claim benda ini pada saya sepanjang bulan 12. Alright. Seterusnya kita nak cerita tentang pengurusan duit. Alright. Last time kita ada Datin Fazmi, tapi sekarang ni kita akan bercerita sendiri. Now, I nak you faham. Semua orang nak passive income. Setuju? Setuju. Right, semua nak passive income. Tapi you faham tak apa itu passive income? Apa itu passive income? Income you buat bila you tengah tidur, duit masuk je. Cing cing. Tengah you tidur, duit masuk. Now, siapa nak tidur? I nak tidur. Alright. Sebab melalui tidur duit akan masuk. Okay. Now, untuk pengetahuan you guys, this is macam mana you uruskan duit anda. Apa yang you buat daripada active income. Alright, active business akan menghasilkan active income. Duit daripada active income. Contohlah sebulan you boleh dapat dalam RM172,000. Itu untuk sebulan. RM172,000 you tolak you punya overhead. You tolak you punya expenses, you tolak you punya zakat, saving, investment, saving, lepas tu you punya training untuk fund, untuk development. Alright, kena ada allocate perkara tersebut. Alright, so bila you dah tolak-tolak, dia ada lebihan. Lebihan ni bukannya untung lagi. Kalau you nak ke arah passive income, lebihan duit ni masuk dalam passive business. Contoh, you malas nak fikir, you memang sibuk masukkan dalam unit trust, masukkan dalam KWSP, masukkan dalam tabung haji, masukkan dalam convert dalam emas, beli property and so on. Hasil dari investment tersebut, contohlah, you tengok kat situ, 12 bulan you masukkan duit, contohlah 172,000, ada lebihan 18,000. 18,000 tu you masuk unit trust. Masuk je every month 18,000, 15,000, 12, 18, 15, 12, 18, 10, 9, masukkan saja. Setiap kali you dah tolak-tolak balance terus masukkan. Dan you akan nampak dalam masa 12 bulan, contohlah dalam unit trust, I dah masukkan dalam 120,000 sepanjang 12 bulan. Keuntungan dari 120,000 tu andai katalah dapat dalam 8%. Jom kira. Siapa ada kalkulator? Ya. Okey, 120,000 kali 8%. Agak-agak berapa? 120,000 kali berapa? Kali 8%. Contohlah keuntungannya 8%. 9,600. 9,600. 9,600 bahagi dengan 12 bulan you invest. Berapa agak-agak? 800. 800 itulah you punya gaji sebenarnya. You punya perbelanjaan. Kalau untuk permulaan, mustahillah you tak boleh tak ambil gaji. You mesti ambil gaji, tapi you ambil gaji paling minimum yang boleh bayar semua. In fact, sampai sekarang pun I masih ambil tak sampai 3,000 daripada syarikat. 2,000, 2,500 I ambil gaji macam biasa. Alright? Sebab selebihnya I akan masukkan dalam investment fund dan kita akan ambil gaji selepas hujung tahun. Okey, dah announce keuntungan. Oh, rupanya 800 setiap bulan. So I ambil 9,600 untuk I belanjakan sebagai bonus. So you kena ada financial flow yang betul. You dapat keuntungan, cantiknya 18,000 untung. 18,000 you belanjakan dan yes, syarikat you tak boleh berkembang sebab tiada cash reserve. Syarikat you tak boleh berkembang sebab you tak ada standby duit untuk grow, untuk develop. 9,600 yang I dapat tu, I tidak belanjakan semua. I akan pecahkan balik 9,600, masuk development sedikit, masuk training sedikit, masuk upgrade office, upgrade digital, repair office sedikit untuk tambah baik current kita punya performance. Alright? Setakat ni dapat? Dah. Kimi, Okay, I nak Puan tanya. Fatimah.
How much yang you kata kita kena reserve cash untuk nak office nak kembang, berapa persen tu? Okay, good question. Kalau ikut I punya planning untuk 2022, kita reserve 15% daripada keuntungan bulanan. 50. Alright? Yes, daripada gross profit. That's my calculation. Bukan net profit ya? Gross profit. Daripada Belum gross tolak hutang profit. lagi. Betul. Belum tolak hutang. Daripada gross Belum profit. lagi. Alright? Kenapa you tak kira pada net? Sebab kalau I kira pada net, duit tu akan jadi sangat sikit. Ya, betul. Alright? So kita Better tarik I awal-awal puas. lah 15%. Yes. Dia kalau orang Cina dia buat macam ni tau. Duit ni I dapat, contohlah I dapat job buat construction 1.2 million. 1.2 million I tengok, oh kita patut invest 15%. 1.2 million kali 15%, duit tu diorang masukkan dulu. Balance yang ada tu baru bayar gaji, baru bayar bill, baru bayar utilities and so on. Dan dia akan nampak ada outstanding. Oh, outstanding. Dia akan tolak pada operation. Outstanding contohlah operation perlukan 65%. Alright? Dan dapat nak bayar untuk operation saja baru ada 55%. Ada hutang lagi 10%. You punya gaji lambat sikit lah ini bulan. Oh, ini vendor, tak apa, you punya kita bayar bulan-bulan ansur. You dah dapat payment mah atau okay? Ya, I tahu. Tapi you punya payment kita bayar bulan-bulan. 3 kali bayar. Right? Itu cara mereka. Sebab mereka penuhkan dulu diorang punya tangki. Bukan untuk perut mereka, untuk akan datang. Diorang penuhkan dulu cash reserve, diorang perlukan dulu investment fund mereka. Kenapa nak buat macam tu? Siapa nak tahu? Saya. Alright. Supaya bank nampak mereka ada good behavioral. Alright. Especially on finance flow, especially on cash flow, yang membuatkan bank confident nak bagi mereka loan. Okay, faham. Alright. Okay, Kimi. I need to ask this question. Just now you mentioned that, okay, macam duit, macam myself, I ada 2 account lah. Satu account personal, satu account syarikat. Whatever duit masuk, perlu masuk ke account syarikat, betul? Betul. Tapi untuk dapat loan bukan pada account syarikat, account individu. Kenapa you submit account individu? Kenapa you submit account individu? Yelah, pasal I bukan client account, I tak ada nak submit account syarikat. So your case is special lah. Alright? And to be frank, kalau you nak buat loan, you submit loan under account syarikat, jangan under account personal. Contoh, you nak beli property, you submit under personal account. Tak salah, tetapi kalau you nak tukar hak, you nak tukar apa? Dia punya penama. Dia punya contohlah, you nak tukar kepada company supaya you boleh naikkan value aset syarikat, dia punya cost untuk kontrak itu, I believe lawyer semua tahulah, cost dia sangat mahal kan. Alright? So ramai usahawan yang basically menyesal beli property atas nama individu, dan bila mereka nak naikkan value senam berhad, mereka nak tukar ke akaun penama tu kepada syarikat, cost, agreement and so on sangat-sangat mahal. Semua menyesal diikut current rate property tersebut. Betul ke Fatimah? Ya. Alright. So kat sini, apa-apa perkara pun please guna pakai akaun syarikat. Kelebihannya you boleh tolak tax yang sangat banyak. Yes. Alright. Jom kita teruskan, boleh? Boleh, tapi dah tolak tax tu kalau dia sedia berhad. Kalau sedia berhad. Kalau bukan sedia berhad, is your macam personal is 28% kalau ada enterprise. So it's better to buka sedia berhad because you get more tax saving. In fact, kalau sebenarnya kalau personal loan pun I submit je account enterprise sebab dia dah sekali. Enterprise ni account pemilik syarikat, dan account enterprise dia memang sekali. Kalau submit tax pun sekali. Ya, betul. Alright. So either way lah, kalau I takkan hantar personal account, I akan hantar company punya account. Sebab kalau minta audit, I akan minta company punya audit. Memang lagi banyak I boleh tolak tax sebenarnya. Okay. Alright. Okay, fantastic. Okay. So, jom kita welcome CEO terbaru kita, Puan Suziana. Welcome to CEO Coaching. Nanti kita akan bantu you untuk cipta you punya hashtag dan juga tagline. As for now, professional adalah beauty distributor, tapi trust me, there is something yang you boleh upgrade along the way. I nak nama you guys exclusive. I nak nama you guys nampak professional. Kita akan bantu. Sebab kenapa? Di Jepun, tukang cuci lantai, dia dipanggil floor engineer. Di Malaysia, dia panggil akak cleaner. Di US, mereka panggil janitor. Alright?
Tapi kenapa Jepun panggil flow engineer? Untuk naikkan credibility orang tersebut supaya orang pandang dia sangat positif. Alright. So kita akan bantu along the way. Thank you so much Puan Suziana. Welcome to CEO Coaching. Alright. Jom kita bacakan kod etika kita pada hari ini. Saya akan sebutkan nombor dan anda akan bacakan dia punya apa yang ada dekat skrin. Alright. Bersedia semua? Jom kita baca sama-sama. Alright, nombor 1. Saya akan sentiasa bersyukur dan berfikiran positif terhadap segala godaan yang telah ditetapkan Allah. Okey, nombor 2. Situasi buruk adalah peluang untuk saya berkembang andai saya selesaikan masalah tersebut. Nombor 3. Saya perlukan manusia untuk kekalkan momentum dan kembangkan bisnes. Nombor 4. Saya Saya akan sentiasa menyokong dan memberikan balas yang berbeza terhadap circle saya. Alright. Nombor 5. Saya percaya leadership saya akan membawa perubahan pada masa sekarang dan akan datang. Alright, fantastic. Saya nak highlight pada point kelima. Alright, pada point kelima, bila you nak main game RM100,000, you bermain dengan HR. Alright, so bila you nak ada team bawah you ke atas you adalah leader. Leadership skill kena melalui experience. Skill set, kalau you belajar, you dengar, you lihat and so on, you akan hanya tahu. Nak membuatkan you betul-betul faham kalau you experience. For you to experience, you need a circle untuk you practice. Maksud practice adalah you buat salah, tambah baik, buat lagi. Salah, tambah baik, buat lagi. Salah, tambah baik, buat lagi. Dan jangan pernah berhenti. Boleh? Boleh. Alright, fantastic. Now, golden session. Ini kita highlight kepada anda yang nak bertanyakan soalan. Ini adalah antara 3 contoh soalan yang you nak tanyakan tentang jualan ke, tentang recruitment ke, tentang branding ke, atau you ada soalan-soalan lain, just name it. Boleh? Boleh. Saya nak tanya dulu. Ya, memang nama you Puan Fatimah. Silakan. Okay, soalan pertama macam ni. Right now I banyak my clientele ni banyak consumer lah, tapi you kata to make more money I kena fokus lebih kepada B2B kan. Because right now unless I dapat a big corporate job, okay lah. Tapi itulah dalam nak dapat penetrate B2B tu, every time pitching I minta tau. Kenalkan dengan head of department, dekan fakulti undang-undang, so and so, I minta. Tapi bila dapat pun, bila I nak offer I punya program yang berbayar, diorang kata tak apalah, kita nak benda tu free. Jadi I jadi stuck kat situ tau, because I approach diorang tu satu untuk training law students lah. Lepas tu yang in terms of nak dapat, I tak nampak dekat mana I nak boleh masuk. I mean daripada segi syariah lah, kalau daripada segi lain boleh masuk. In that aspect tu I tak nampak. Alright. Soalan saya pertama, kepada siapa yang you approach? Okay, I approach kepada dekan fakulti undang-undang. Alright, I okay. approach dia untuk nak dapat. Alright, so dapat Puan Fatimah, saya akan bantu you. Kat sini you approach kepada dekan untuk undang-undang. Okay, untuk you punya program training untuk berbayar. orang punya student berbayar. Ni training apa? Empower training ya? Lawyer empower training, because I nak faculty banyak duit. I nak diorang bayar sponsor student diorang 100 orang hantar dekat training I can train student diorang lah. I akan bantu you sebentar lagi. Okay, boleh? Boleh. Alright, kita dengar dulu soalan soalan lain Puan ada? Ada, okay. Itu satu. Lepas tu keduanya, okay, itu daripada segi untuk buat training lah. Daripada segi untuk dapat jadi retainer tu, dah banyak kali kita bincang benda ni, tapi I tak nampak jalan lagi macam mana. Okay, faham. Untuk orang attract pada I so that maintain me, atau I belum nampak lagi. Okay, alright. Retainer Retainer. Okay, terima kasih Puan Fatimah Wati. Ada soalan lain? Tak ada, itu je. Terima kasih. Puan Julaiza, silakan soalan. Tuan, macam mana kita contohlah, macam I ni biasa dia orang panggil dengan nama Kak Ju, dengan panggil nama saja ataupun panggil nama Cik lah.
Okay, sebab daripada dulu memang I terbiasa sebab I nak nampak friendly dengan mereka. So I tak nak nampak terlalu, sebab I tak nak dia orang nampak I ni macam terlalu garang. Terlampau tinggi. Ini pasal pada hari tu yang kita bincang. Cuma macam mana nak nampakkan dia orang ni respect dekat I. Okay. So adakah I kena macam garang ke ataupun kena memang pun kita kena upgrade level kita, tapi so macam mana dalam masa I tak nak drastik sangat sebab nanti orang terkejut. Macam contoh pagi tadi kita dengan captain, I nak cakap you all kena panggil I coach tau, no Cik Ju, no nama, no kakak. So dia macam so okay, so okay, faham. I dah start dalam I punya FB, I dah start dah dengan nama coach. Alright. Okay, faham. Soalan seterusnya. Okay, yang kedua, I dah ada seorang agent ni, dia baru. Actually sebenarnya kita recorded. Okay, first kita quote tu, dia perform dan tapi kita company terminate lah sebab dia tak lepaskan requirement yang company bagi. Kemudian bila dia coded balik, tapi dia tak aktif. So actually I dah bagi dia reminder. Okay, tapi dia ada tempoh lebih kurang dari 4 bulan. So I remind dia lagi, so tak ada apa-apa yang berlaku, tak ada apa-apa perubahan. Tapi I sayang kat dia. Sayang maksudnya sebab dia berpotensi. Dah one to one dengan dia, dia kata nak berubah, nak buat, tapi sampai sekarang so tak ada apa-apa perubahan. So adakah orang ni I nak kena terminate terus ataupun I bagi dia peluang lagi? Okay, faham. Alright, I akan jawab nanti. Okay, fantastic. Thank you. Ada soalan lain, Puan Ju? Tak ada, tu je. Alright, fantastic. Terima kasih, Puan Ju. Kita pergi kepada Puan Suzy. Silakan, Puan. Ini soalan berkaitan perjalanan perniagaan ke? Mana-mana soalan yang you nak tanyakan. Ini sesi dia. Okay, saya buat bisnes untuk beauty dan saya nak tahu macam mana saya nak berinteraksi dengan prospek untuk yakinkan mereka tentang produk saya. Sebab macam semalam saya cakap dengan Tuan Kimi, mostly customer saya yang beli dengan saya, dia datang dan pergi, dia tak ada datang dan stay. Faham? Okay. Alright, fantastic. Soalan kedua, Puan? Yang kedua, macam mana untuk saya cari team yang diorang pun boleh stay dengan saya dan diorang percaya produk Lunabel dan sistem bisnes Lunabel dapat bantu diorang generate income. Alright, fantastic. Okay, thank you so much. Ada soalan tambahan, Puan? Tak ada. Okay, terima kasih Puan Suziana. I sukalah you guys banyak soalan. Meaning that kalau you banyak soalan, maksudnya you ada rasa nak berkembang. Dan kalau you tiada soalan, minggu ni saya tak ada soalan, maksudnya you punya business bakal hancur. Seriously, it's all about attitude. Sebab kenapa? Benda ni yang saya ditegur oleh bekas majikan saya. Tapi saya ditegur dengan bahasa yang sangat kasar lah. Lu sohai, lu senyap You ingat you sudah pandai ke? You tahu tak? Lagi you senyap, lagi you bodoh, tahu tak? Itu bahasa diorang. Sebab kenapa? Kalau you betul pandai, you tak duduk dengan I. You duduk lagi atas daripada I. Right? Sebabkan you duduk dengan I, maksudnya you ada something yang boleh ditambah baik. Itu my boss. So I ingat benda tu sampai sekarang walaupun dah lebih 10 tahun. Right? So now I tak nak you ada perkara yang sama. Please always ada soalan untuk saya bantu. Boleh? Boleh. Alright, please unmute untuk respons dengan saya. So saya nak bantu dulu pada Puan Fatimawati. Puan Fatimah, soalan untuk you punya training Empower Lawyer. Alright, I believe Puan Fatimah tak fokus yang kita pergi kepada Puan Julaiza dahulu untuk team respect level. So now Puan Ju, dia macam ni tau. Contoh Puan Ju pernah pergi London? London tak, Jerman pergi pernah. Okay, London tak pernah, Jerman pernah. Okay. Now, kalau Puan Ju pergi London, saya nak tanya, Puan Ju tahu tak kat mana masjid yang buat solat Jumaat kat London? Tak tahu. Tak tahu. Macam itulah you punya team. Kenapa nak kena panggil coach? Diorang pun tak tahu. Sebab you tak bagi mereka clue.
Kalau you nak tahu kat mana ada masjid yang buat solat Jumaat kat London, you akan search, you akan waste, you akan tanya orang. Setuju? Setuju. So, you kena bagi clue dahulu kepada you punya team. Guys, and plus, you punya karakter adalah motherhood. Faham tak? You jenis yang cuba untuk rapat dan untuk build relationship dengan you punya team. You tak boleh drastically tukar jadi dragon. Bukan motherhood Kimi, motherly. Oh, motherhood pula. Sorry. Motherly. Tadi I nak cakap tanya dekat neighborhood untuk masjid. Dia jadi Syashul pula. Alright, sorry. You ke arah keibuan. Senang. Okay. Ya, orang Jawa cakap BI kan. Macam tu lah. Okay. So, Puan Ju, you tak boleh tiba-tiba macam, lepas ni jangan panggil I Ju. Panggil I Datuk Seri. Ish, kenapa nak kena panggil Datuk Seri? Diorang tak tahu yang you dah naik istana semalam. Dah naik pangkat. Jadi Datuk Seri. So you kena bagi clue. Guys, I am so excited sebab I nak jadi Datuk Seri dah lepas ni. Oh, tahniah Puan Ju. Esok pula, lepas ni kekok pula lah nak panggil dengan korang kan sebab dah ada Datuk Seri. Lepas ni agak-agak korang nak panggil I apa. So you kena bagi dia clue dan dia perlukan sedikit proses. Alright. I tak percaya trust takes time. Ni untuk bagi tahu kepada Puan Suzy juga. Trust don't takes time. Please remember. Trust takes process. Tolong take note. Besar-besar dalam buku nota anda. Trust takes process. Dia memerlukan proses. So Puan Ju kena bagi clue dahulu. Itu pertama. Nombor dua, Puan Ju, you kena biasakan dulu. Bahasakan diri you. Coach, hari ni coach nak bagi anugerah lah kepada you guys. Coach rasa you bahasakan mula bahasakan diri you. Tapi you tak suruh orang panggil you coach. Orang akan macam, kenapa dia ni bahasakan diri dia coach? Macam poyo je. It's okay. Orang akan berkata walaupun you tak buat jahat. No worries. Orang akan macam, kenapa dia ni macam poyo-poyo je? Akan adalah, trust me. Sebab it's happened to me. I pun segan nak bahasakan diri I coach. Tapi the effect kalau orang panggil you coach dengan orang panggil nama you, it's totally different. Sama macam orang panggil Haji. Haji Syukri dengan Datuk Syukri. Berbeza sangat dia punya impact. Right? But after all, you need to give process. Alright? You bahasakan diri you dulu. Lepas tu, bila you nak sign, you tulis kat situ Coach Ju, Takaful Coach and so whatever. Secara verbal dan secara writing, you bagi tahu kepada mereka. Sebab kenapa? Mereka dengar you panggil macam tu dan mereka nampak you buat sedemikian. Saya cakap, dua proses branding yang paling terbaik adalah bila you bagi orang nampak dan you bagi orang dengar berulang kali, dia akan save dekat otak. Dan nak cakap branding proses tersebut terbaik bila kat otak ni mereka mula meluahkan. Itulah Coach Ju ni power kot. Coach Ju pernah Coach Ju pesan tau jangan lambat hari ni. You akan nampak mereka mula dah membahasakan you sebagai coach. And it takes process. Dia tak perlukan masa. Right? You kena selalu. Dan antara proses dia, guys, kalau boleh mulai hari ni I nak tukar my branding tau. So kalau boleh semua ni kita punya team semua ada dalam 20,000 orang ni. Kalau boleh, lepas ni, kalau you kenalkan I kat siapa-siapa, you beritahu nama I Coach Ju sebab I nak ada macam ni. And it's good for your branding as well. You kena terangkan supaya mereka faham. Proses mempengaruhi adalah 3 perkara. Pertama, bagi mereka tahu. Tolong tulis dalam buku nota anda. Proses nak mempengaruhi individu manusia adalah pertama, biar mereka tahu. You kena bagi tahu information tersebut. Nombor 2, bagi mereka faham. Mereka tak faham, mereka tak buat. Alright, mereka tak faham, mereka tak ingat. Dan ketiga, bagi mereka suka. You tahu tak, kalau you buat nama you, contohlah you nak jadi apa? I nak jadi kaya. Jangan cakap kat situ, Jutawan Firdaus. Contoh nama dia. Alright, biasakan untuk dia suka so that dia akan praktis panggil nama you Ju, Coach Ju, dan dia praktis nama dia Jutawan Firdaus. Contoh Jutawan, tapi nama tak sedap lah Jutawan Firdaus. Tapi mungkin cakap Datuk ke, I teringin lah nanti I lagi 20 tahun nak jadi Datuk. Okay, dari sekarang panggil Datuk Firdaus. Alright,
kena biasakan untuk visionary kan you punya team. Macam tu. Dia sebenarnya proses ni I believe pernah kecoh satu masa dahulu. Siapa kenal Datuk Wira Dr. Azizan Osman? Nah, Right? Dulu kes dia tak ada doktor tapi dia letak doktor kan? Ya. Kecoh gila kan? ya betul. It's all about sebenarnya NLP punya proses. Dan dia apply NLP tu secara nyata. Dr. Azizan Osman, DAO. Dr. Azizan Osman, DAO. Walaupun dia tak dapat lagi, dia dah apply untuk diri dia. Dia buat untuk diri dia, bukan untuk orang lain. Dia peduli apa orang nak cakap. Sebab kalau dia buat baik sekalipun, orang tetap cakap buruk tentang dia. Dia buat supaya dia dapat tamatkan program doktorat tu segera. Sebab dia dah ambil lama. Macam mana satu proses ni, kakak ipar saya adalah orang rapat dia. One of executive dalam Richworks. Sekarang dah jadi C-suits lah dekat dalam Richworks. Alright? Dan kita tahu berapa lama Dr. Azizan ambil masa nak pergi belajar tu. Sebab dia sibuk dengan program dia. Alright? So it's all about himself, dan bila you nak buat benda ni Puan Ju, it's all about yourself. Alright? Yang kedua adalah individual performance. Okay. Soalan Puan Ju, nak kekalkan atau nak buang? I believe you ada proses dan kita dah pernah bincangkan dekat The Chicken Rice Shop. Bukan sekadar nasi ayam. Ya. Siap tagline ni. So you dah bagi proses 90 hari, dan kalau dia masih tak perform, just keluarkan. Okay. Alright. Puan Ju kena ingat, kat Malaysia ada 33 juta manusia yang perlu dibantu. Okay. Alright. Kalau seorang ni tak appreciate you, just move on. Okay. Alright. Okay, Trust me. Please remember this. I pernah ada 538 orang lebih, I guess lebih, 500 lebih dah staff yang pernah bekerja dengan I. Dalam 500 lebih tu, 3 orang yang menepati spesifikasi saya. I can say 3 orang ni yang top notch, paling terbaik dalam 500 lebih ni orang. So Puan Ju, kalau you sayang dia sebab kualiti dia, sebab skill set dia, tapi dia tak sayang diri dia, just move on. Next. Alright? Jangan buang masa. You need your focus pada perkara yang mendatangkan duit. Bukan melambatkan duit, bukannya menolak duit. Okay? Please ingat, dalam buku nota you tulis besar-besar. IPA. Tulis besar-besar. Income Producing Activities. Okay. Seterusnya, saya nak come back kepada Puan Fatimah. Alright, come back kepada Puan Fatimah. Macam mana untuk lawyer empower training, Puan Fatimah? Puan Fatimah, ni dah bulan ke berapa Puan Fatimah buat? Right? Sorry. Unmute dulu Puan. Sorry. Okay, kalau masuk ni, this is going to be my 4th one lah, yang keempat. Ni adalah program yang keempat. Basically, kebaikan program you, dia sebenarnya bukan gagal, tetapi you nampak banyak perkara yang boleh ditambah baik kan? Nampak, tapi itulah mula-mula banyak, lepas tu sikit, lepas tu yang ketiga tu lagi sikit orang datang. Jadi macam, Okay, bagus. Alright. So, I pun tak tahu apa yang nak tambah baik. Okay. Sebab you tak nampak apa yang nak ditambah baik, sebab you letakkan perasaan kecewa tu ke depan. Sebab tu you tak nampak jalan tu. Alright. Dia macam ni tau. Semalam I dengar motivation videos tentang failures. Alright. Kegagalan. Kegagalan ini Arnie cakap. Arnold Schwarzenegger. Macam tu lah. Arnold susah nak eja nama dia. Alright. So Arnie cakap apa tau? Failure adalah bila you tak betulkan masalah tersebut, dan itu baru dinamakan gagal. Alright, kegagalan tu berlaku kalau you hadapi masalah dan you tak betulkan masalah tu, dan itu adalah kegagalan. Bermakna I belum gagal lagi lah. You belum gagal, tapi syarat dia nak cakap you belum gagal adalah bila you selesaikan masalah you. Alright? So macam mana nak buat? Nak dapat banyak masuk. You kena audit. Ingat tak prinsip nombor? Audit. Apa itu audit? You kena audit dari segi nombor, manusia, timing, duit, period and so on. Tengok balik pillars of numbers tu. Tengok kat mana ruang yang you boleh tambah baik. Contoh, ini I nampak pada Puan Fatimah. You nak target contohlah berapa ramai untuk hadir participant? At least 50 orang. At least 50 orang, tapi kalau you announce 2 minggu sebelum program bermula, mustahil dapat 50 orang. Timing, period, tempoh masa.
You kena bagi advance lagi. Mungkin 2 bulan sebelum, mungkin 3 bulan sebelum. Mungkin you boleh advise dekan tersebut masuk dalam mereka punya plan, student plan. Kalau you belajar dalam masa 3 tahun, kita akan minta you untuk hadir 2 jenis training. Pertama, lawyer empower training 1, kedua layer advance training, contohlah macam tu, lebih kurang. Pada semester kedua wajib 1, pada semester kelima wajib 1. You dah bincang dengan dekan sebab masalah timing yang very short notice. Tengok-tengok, wah ada something yang you boleh tambah baik. Di mana bukan student je bersedia, family pun bersedia dari segi keuangan. Dan waktu ni bukanlah RM30 lagi duit you untuk tiket tersebut. Waktu ni tiket dia mungkin RM580. Mula-mula murah lah RM30 lah untuk lawyer empower. The next program bila masuk drafting, I terus charge mahal. Yap, patut charge mahal pun. Contohlah macam ni. Harga pun main peranan juga. Alright, contohlah especially untuk jadi retainer. Alright, nak menjawab soalan kedua you sekali. Harga, to be frank, kalau you letak harga tu RM10, orang akan cakap, mahal lah puan. Sebab people judge by first impression. Sebab tu, rata-rata price, siapa dah buka e-book price strategy? Dah buka belum? Belum. Puan Suziana dah buka? Dah. I dah hantar dalam WhatsApp group. Ya, So betul. please tengok price strategy tu. Seriously. Itu yang hasil daripada experience I. Price strategy contoh satu. Kenapa orang letak harga yang out of mind? Sebab itu adalah first impression manusia. Itu adalah judgement manusia. Padahal harga betul you sebenarnya adalah sekian-sekian. Tapi out of mind, banyak diskaun dia bagi ni. Sebab you nak nampakkan perbezaan dahulu, jurang dahulu. Sebab first impression. People judge by its cover. Program ni mahal ni. Alright? Mahal gila program ni. Tapi, okey lah. Dalam dia okey, isi dia okey, harga dia okey and so on. So, Puan Fatimah untuk jadi retainer dalam masa sama, you kena ada harga yang terbaik. Trust me, harga contohlah untuk jadi retainer. Kenapa dia tak apply, dia tak accept you untuk jadi retainer? Satu, this is apa yang I nampak, mereka tak kenal you lagi. Alright? Mereka tak tahu lagi you dah 26 tahun pengalaman, you dah buat berapa ribu case, 100% win and so on. Mereka tak tahu lagi credibility you. Sebab tu mereka tak accept you. So tugas you untuk sampaikan credibility tersebut. Itu pertama. Nombor dua, kenapa masih lagi tak diambil untuk menjadi retainer? Mereka masih tak faham you. Mereka masih tak faham you, mereka masih tak faham quality program, mereka masih tak faham impact program tersebut kepada company mereka. So tugas you adalah untuk buat mereka faham. Puan, you satu, cara you approach kena betul. Puan, saya jadi retainer ni saya tak charge mahal, untuk you juga itu adalah advertising. Right? Bila you nak buat marketing, bila you nak buat approaching, you kena cakap, puan, kalau 1,500 ni boleh buatkan tim you sangat positif, tenang dan boleh datang kerja dengan happy, you rasa kualiti kerja you macam mana? Itu yang you jual. You tak jual program, you jual result. Dan baru mereka faham. Dan seterusnya bila mereka faham, mereka akan suka. Wajib buat mereka suka dengan you. Kena ambil hati. Kena, kalau orang cakap, gila lah Fatimah Wati ni kipas kuat. Pedulikan orang cakap apa. You kipas lah pakai aircon. Bukan pakai kipas tangan. Biar dia sejuk beku supaya dia suka you. Okay. Suka program you. Suka result you. Dan baru dia akan, bukannya sekali saya silap, dia retain for 12 months. Itu pertama. Nombor dua, dia siap recommend. Company aku dah pakai servis Fatimah. Power gila kot. Seriously. Company kau patut buat. Dia dah mula untuk referring you kepada kawan-kawan lain. So 3 konsep. Tahu, faham, suka. Alright, Puan Fatimah? Faham. Alright, Kimi, fantastic. Kimi, I have to leave within 5 minutes, Kimi. Sebab I nak pergi jumpa Zahari tau. Dekat Puchong. Untuk bincang daripada kes. Okay. Ambil gambar dulu boleh. Okay, next time, this is for your own benefits kalian. Waktu coaching 9.30 pagi sampai 11 pagi, please do not leave mana-mana program saya sebab you akan rugi gila. I believe there is much more important lah, tapi please stay tune dalam program ni supaya you tidak terlepas mana-mana information. Boleh? Boleh. Alright, jom kita ambil gambar dulu. 1, 2, 3. Okay.
So, kita teruskan dengan Puan Suzy. Puan Suzy, macam mana nak buatkan orang yakin, team you yakin dan prospek yakin? Okay, first of all, you yourself kena yakin. Sebab nampak perbezaan kalau you nak menjual, you takut-takut. Nampak sangat dekat anak mata you. Nampak sangat takut pada you punya bibir. Nak cakap pun asyik syasyul. Nak cakap menggeletar, nak cakap pun tak jelas. Orang dah tahu you pun tak confident nak jual produk you, nak jual business you. Alright. Seterusnya, kalau you nak encourage you punya team tapi kalau you pun tak motivated, you tak ada passion dalam bisnes tersebut, team you akan reflect apa yang you berikan. Kita ni, okay, leadership, tolong tulis dalam buku nota anda. Leadership ni adalah mirroring konsep. Apa yang kita tunjukkan, itu yang kita akan dapat. Apa yang kita tunjukkan, itu yang orang akan buat. Kalau you perasan dekat national conference, mana-mana national conference, our leaders, prime minister ke apa, kalau you nampak contohlah mereka duduk macam ni, Raja Arab dan juga contohlah Ismail Sabri duduk. Cuba you tengok kedudukan mereka. Kalau Pak Arab tu duduk terbongkok, automatically Ismail Sabri akan duduk terbongkok sikit. Kalau tangan dia macam ni, Pak Arab tu pun akan macam ni. Kalau tangan dia macam ni, Pak Arab tu pun akan macam ni. Automatically, secara unconscious dan secara conscious. Right? So you tahu sekarang perkara tersebut bakal berlaku. So bila you nak jumpa prospek, puan nak cantik. Tapi you tahu dah you cantik. Pakaian you cantik, makeup you cantik, attitude you cantik, timing you cantik. Puan nak cantik. Mestilah nak makan ni. 30 hari datang balik kat saya, kita tengok you punya perubahan. Sekarang saya nak ambil gambar puan. Dan 30 hari lagi saya nak ambil gambar yang kedua. Dan kita akan tengok perbandingan dia. You sendiri menjual tu macam, macam tak tipu ni, macam berani dia buat macam tu. Faham tak? So orang pun tak ragu-ragu dengan you. Alright? Macam mana team you nak perform well kalau you pun tak perform well? Alright? You kena tunjuk dulu sebab dia akan reflect diri you. Boleh? Boleh. Alright. Menjawab Puan Suziana? Jawab. Okay, fantastic. Terima kasih kepada Puan Fatimawati, Puan Julaiza dan juga Puan Suziana. Okay. I nak you guys take note. Dalam bisnes, perkara yang tak pernah diberitahu adalah bisnes secara networking. Alright. Key point untuk sales adalah marketing. Key point untuk business growth adalah networking. Alright. Hari ini I nak share dengan you guys macam mana nak buat physical networking. Sebab kita rata-rata dah berjumpa manusia, dah jumpa depan-depan. Kalau Puan Suzy nak approach team, Puan Fatimah nak jumpa prospek, Puan Julaiza nak jumpa agent you. Okay. Please follow this step. Pertama sekali adalah pemakaian. Ingat I dah beritahu. Kita ni adalah cerminan. Orang tu adalah cerminan kita. So apa yang kita pakai akan menjadi cerminan dia. Alright? Contoh, Puan Fatimawati datang pakai coat, pakai tudung lawa-lawa, pakai beg lawa-lawa. Orang yang datang tu lelaki. Alamak segan ni aku pakai round neck je. Esok tu jumpa lagi sekali dia pun pakai smart. Automatically. Alright? Contoh Puan Julaiza nak bagi semangat kat team. Puan Julaiza datang je bukan ni muka bengis. Muka excited. Alright? Okay guys, thank you so much yang datang pada hari ini. Dia pun semangat gila. Tepukan dah tahu semangat. Suara dah tahu semangat. Energetic pun dah tahu semangat and so whatever. Dan team dia macam, kena tepuk. Tiba-tiba tepuk. Alright? Dan kita akan, orang tu akan reflect pada kita. Contoh you pergi tol. Alright? Cuba kat tol tu, you rasa budak tu nak senyum ke kat you? Tak nak. Tak nak. Sebab you siapa, dia tak kenal. Tapi cuba kalau you senyum, dia at least dia angguk kepala. Betul. That's the response. Alright? So, kita adalah cerminan. Pertama sekali adalah macam mana penampilan you, nombor dua adalah karakter you. Alright, tadi apa yang cakap tu adalah karakter. Kalau you betul, orang yang jumpa depan you pun akan betul. Nombor tiga adalah, bila you jumpa secara fizikal, position you, body posture you menghadap dia. Alright, menghadap dia. Bukannya sengit, bukannya goyang-goyang, menghadap dia. Alright? Dan tambahan, kalau ada individu kedua nak masuk,
please bukannya menghadap individu kedua. Maksudnya kalau you terus menghadap individu kedua, you dah cancel. You dah potong individu pertama. Syaratnya adalah you bukakan kaki you supaya dia macam accepting. Dua-dua. Alright? Dua-dua boleh join sesi you. Alright? So kat sini you dapat lagi banyak benefits. Alright? Dan kalau orang tu banyak sangat cakap dan you nak batalkan conversation, you nak kick out dia daripada conversation tersebut, you mula untuk daripada kaki macam ni orang pertama, ni orang kedua, kaki you macam ni. Orang pertama dah macam rasanya dah habis dah ni, tapi dia banyak cakap lagi, aku nak dengar orang kedua. So you tutup sedikit kaki kanan supaya menghadap dia, menghadap orang kedua. Sikit-sikit badan you dah macam menoleh ke arah orang kedua. Sikit-sikit arah kedua. Dan orang pertama akan terasa terasing dan dia akan cut conversation. Sebab ada antara kita bila buat physical networking, business networking, cakap tak berhenti-henti. Right? So this is very important untuk you tahu step by step. Tapi bukan drastik ni lah terus macam ni, tak. You kena slow untuk orang kedua. Right? Boleh? Boleh. Dan benda paling penting dalam networking adalah pasang telinga, bukannya buka mulut. Sebab rata-rata antara kita sibuk nak cerita semua pasal kita. So bila tanya apa yang kau dapat daripada dia, oh tak ada apa-apa pun Mamat ni. Memanglah tak ada apa-apa sebab kau je yang bercakap. Macam mana orang tu nak bercakap kalau you bercakap? Dia tak cerita lagi benefits dia, kekuatan dia, network dia, kemampuan dia. Dia tak cerita sebab you tak berhenti-henti bercakap. So bila you nak buat networking, bila you berkenalan dengan orang, I akan bercakap, tapi my verbal, percakapan I ni bukanlah statement. Percakapan I adalah soalan. Macam mana tuan berjaya? Macam mana tuan gagal? Macam mana tuan boleh kembangkan tim? Macam mana? I akan tanya soalan saja supaya dia jawab. Oh, okay, aku tahu macam mana dia berkembang, aku tahu maklumat dia, aku tahu information dia, aku tahu siapa kat belakang dia, siapa network dia, siapa kabel dia, and so on. I just, for your information, tulis dalam buku nota, networking session adalah sesi mengumpul data. Alright, that is networking session. Okay? Boleh? Boleh. Alright, fantastic. Jom kita teruskan dengan polisi. Alright? Untuk membantu business you still sustain. Sebelum sustain, wajiblah establish, wajib kukuh untuk kekal. Alright? Kalau nak kekal tapi tak kukuh, dan jangan sembang. Untuk buat sedemikian, saya mewajibkan sesi one to one. Alright, atau sesi private coaching supaya kita boleh go personal. Contoh, Puan Suziana mungkin malu nak cerita tentang finance dengan Puan Fatimawati. Puan Fatimawati mungkin malu nak cerita hal peribadi dengan Puan Suziana atau Puan Julaiza. So waktu ni go personal, kita nak deep dive untuk betulkan dalaman you, syarikat you, kewangan you supaya you establish dahulu. You kena wake up dan kemudian get up dan baru mudah nak scale up. Kita nak scale up tapi kita tak establish, kita tak sustain pun susah. So, polisinya adalah one to one wajib. Boleh? Boleh. Alright. Sesi soal jawab yang terakhir. Puan Suziana ada soalan? Ada. Okey, silakan. Apakah soalan Puan Suziana? Sekejap, saya cari soalannya tadi. Okey. So sementara itu Puan Fatimawati dan juga Puan Julaiza ada soalan untuk ditanyakan? Okey. Puan Suzy, soalan? Okay, tadi yang Jadi ask so many questions lah, believe me lah. Okey, tak apa. Puan Suziana dulu. Soalan dia apa? saya nak tahu yang B2B tu. Okey, kenapa? Business Nak tahu to apa tu? business. Maksudnya macam mana kita nak menjual cara business to business? Okey, business to consumer. You jual Luna Bell kepada orang yang you jumpa dekat media sosial, kepada you punya saudara, kepada you punya classmate. Itu adalah B2C, business to consumer. You berurusan dengan individu untuk kegunaan peribadi. Itu adalah B2C. Alright? B2B adalah business to business. Maksudnya, you berurusan dengan individu tersebut untuk mereka decide on behalf syarikat. Alright? On behalf department. On behalf certain events. Maksudnya, mereka adalah decision maker. Mereka adalah paymaster. Mereka adalah gatekeepers.
Alright, siapa mereka ni? Adalah manager, CEO, chairman and so on. Alright, so mereka yang buat keputusan dan mereka yang boleh mengiyakan decision tersebut. Contoh, Puan Susiana, Tuan Haji, imam masjid sini, Tuan Haji kalau boleh nanti lepas majlis hafazan ni bagilah hadiah kepada pemenang. Hadiah ni bagilah hadiah premium. Saya boleh packingkan. Kita ada Lunabel ni, kita packagingkan, letak ribbon, kita letak wish card, kita letak hadiah, kita campur bunga, flower and so on. Nanti Tuan Haji boleh bagi kepada 3 pemenang. Okay, good idea. Satu Lunabel, satu kotak 130, betul? Betul. Right? You paketkan satu kotak dengan bunga, dengan ribbon, dengan contoh bagi nampak gila premium. Harga satu hadiah tersebut bernilai RM380 kali 3. Itu yang you bagi pada imam. Alright? Itu deal B2B. You deal dengan organisation. Organisation apa? Masjid. Organisation surau. Organisation persatuan. Organisation team budak-budak pink lady contoh. Pink lady pula pink, budak-budak pinkish. Mana-mana group organisation. Right? Mereka beli produk you dalam kuantiti yang banyak. Itu adalah game B2B. 3 ni contoh je lah apa yang kita akan ajar. Puan Susiana, kita akan ajar macam mana nak letak Lunabel dalam farmasi. Macam mana nak apply Lunabel dalam hospital KPJ. Macam mana nak supply kepada hospital KPJ. Kita akan bantu you bab tu nanti. Mereka angkat, mereka beli bukan 1 kotak 2 kotak. Okey lah, nanti you supply lah dekat KPJ Kuantan. Okey, boleh. So you supply sekali 8 karton, 10 karton, 1 lori. Itu you punya servis. Itu yang kita nak ajar dalam B2B. Alright? Okey, fantastic. Sekarang dapat? Yang tu dapat. Boleh tanya lagi ke? Okey, silakan. Banyak soalan ni coach, tak apa kan? Okey, kita ambil lagi 2 soalan, kita bagi peluang kepada Puan Fatimah dan juga Puan Julaiza nanti. Alright, okay. Silakan Puan Susiana. Yang tentang aliran duit tadi, ada front end, back end, premium, development dan cycle. Cycle ke circle? Cycle. Apa maksud kelima-lima? Alright. Masuk kelima-lima ni adalah macam mana you nak masukkan, macam mana satu, you nak allocate jenis bisnes tu. Bisnes tu jenis yang mampu dibeli ke tak? Mampu dibeli kita letak pada maybe pada front end. Kalau bisnes tu senang nak dijual, letak pada back end. Kalau bisnes tu memang premium service, mahal, letak pada premium level. Kalau bisnes tu memerlukan masa, you letak pada development. Dan cycle adalah pusingan. Macam mana you nak hidupkan balik pusingan front end atau pusingan back end atau pusingan premium atau pusingan development. Sebab bisnes kalau tiada pusingan, bisnes tu akan mati cepat. Right? Dapat? So kegunaan aliran duit yang front end, back end ni semua memang digunakan dalam perniagaan? Yup. Cuma ramai yang tak apply. Saya baru tahu. Baru tahu. Saya pun baru tahu 3 tahun lepas. Alright. Sebab tu kenanya belajar. Alright. Ada orang tanya, Coach, perlu ke saya nak belajar coaching ni? Saya cakap macam ni lah Puan. Orang yang ada profesor emeritus, doktor, madya and so ever pun belajar. You tu takat diploma je. Apa belagak sangat tak nak belajar? Alright. Kata nak jadi jutawan. Dia macam ni lah. Itu adalah karakter peribadi. Belagak tu karakter peribadi. Orang yang buat juta-juta, mereka tak ada masa nak belagak. Trust me. Sebab masa mereka nak perform. In order to perform, mereka wajib ada knowledge. In order untuk dapat knowledge, mereka kena sedar diri yang mereka ni bodoh. Mereka ni level bawah. Mereka ni banyak ruang untuk ditambah baik. Mereka perlu jadi kaya. Mereka perlu bantu anak yatim. Kesedaran tu yang tak ada kat semua orang. Sebab tu karakter kita lain-lain. Kimi, I nak tambah sikit boleh tak Kimi? Saya tambah untuk Suzy kan. Suzy, kalau dengan kita orang kan, you bolehlah telus nak cakap apa you tak pandai tu ini, tapi dekat depan orang lain kan, you jangan sekali-sekali cakap you ni tak pandai tau. Because people akan judge you. Never say that. Yes, exactly. Ada kurang ilmu. Sebab orang akan tanya, you dah berapa lama buat? Macam tanya dia, kita dah 4 tahun, 2016.
Lepas tu I tanya dekat you punya sales, apa tak tanya kenapa? Oh sebab I ni banyak I tak tahu. Dengan I tak apa, dengan kita orang pasal kita orang same circle tau. Di luar kita orang ni you never ever tell anybody that you tak ada ilmu. People tak nak tahu. Pasal ultimately you nak buat sales. Yes, exactly. Jangan pernah cerita dekat luar. Sebab tu pentingnya circle. Alright. Ni laki tau you dapat Puan Fatimah dan juga Puan Julaiza dalam ni. Betul. Ni bukan orang yang kaleng-kaleng ni. Betul. Kita jadi yang bulldozer je, bagi tahu tak sakit macam. Kalau you don't tell you will never learn. You'll do the same mistake. Lepas tu you wonder, kenapa orang tak nak beli pada aku? Siapa nak beli pada kau kalau you keep telling people, sebenarnya I tak tahu. Siapa confident you? Okay. That attitude tu kena buang. Alright. Okay. Now, soalan seterusnya, last question untuk Puan Suziana sebelum kita pergi kepada Puan Fatimawati dan juga Puan Julaiza. Silakan Puan Suzi. Okey, ni soalan terakhir. Yang tadi tentang cash flow. Ada yang saya dengar 15% daripada profit goals, betul tak? Itu macam mana, boleh tak Tuan Kimi terangkan lebih lanjut tentang profit goals ni diambil daripada mana and then untuk apa, dan yang selebihnya tu berapa kita perlu macam saving untuk rolling, berapa persen yang perlu kita ambil? Alright, fantastic. I suka soalan ni. Tapi soalan ni normally kalau I nak explain sekarang lama lah. Tapi I just bagi basic saja. Okay. Kalau dalam kewangan mereka ada LTSS, ada NEC, ada dia adalah allocation dia sebenarnya. Yang ini berapa persen. Tapi sebenarnya secara general apa yang you kena ada operation. Macam mana nak bayar operation you? Macam mana nak bayar you punya maintenance? Macam mana nak ada saving? Macam mana nak buat untuk zakat? Macam mana nak buat untuk fund? Macam mana nak buat untuk development? Tapi in detail kita akan bagi secara one to one nanti. Contoh, macam mana dari segi percentage pula? Percentage is very flexible. Alright? Sebab kenapa ada business yang memang dia sendiri buat. Maksudnya bila dia sendiri buat business tu, cost dia besar. So cost dia mungkin mengambil 85% daripada duit jualan. Klien bayar you RM130. Dia bukan business you, bukan you yang produce kotak tu, bukan you produce jamu tu. You hanya jual saja. Cost adalah cost membeli satu kotak saja. Contohlah satu kotak you beli dalam harga contohlah RM90. Contoh. 90, 130 you jual. You ada keuntungan berapa? 139 ada keuntungan RM40. RM40 itulah gross profit. Untung kasar. Dari gross profit tersebut, baru you allocate macam mana nak bayar gaji you, macam mana nak ambil duit, nak simpan duit untuk investment, untuk saving, untuk bayar zakat, untuk beli new equipment. Contohlah, new equipment development. Oh, I nak beli laptop baru. Contohlah, you allocate kat situ RM40 untuk development, contohlah 10%. RM4 setiap satu kotak you simpan. Satu bulan, contohlah RM4 you simpan setiap satu kotak. You nak beli laptop baru. Laptop baru harga RM3,000. RM3,000 kalau bagi dengan 4 kotak, yang RM4 satu kotak, you perlu jual 750 kotak untuk beli satu laptop baru. So you dah nampak figure. Oh, 750 kotak. Okey, sekarang ni aku ada dalam 8 ejen. Bagi dengan 8 ejen, satu ejen kena jual 94 kotak. Okey, kalau satu ejen jual 94 kotak, bahagi dengan satu hari 5 kotak. Satu hari kena jual 19 kotak. So kat sini, you akan nampak, oh nak beli laptop ni sebulan boleh dapat. Sebenarnya. Sebab tu kita pakai numbers, pillars of numbers, kuasa nombor tu. Supaya you tahu macam mana nak target. Alright. So dah very niche lah I pergi. Alright. Tapi after all, no need to worry too much sebab this is very basic and you akan dapat lagi mudah faham kalau kita go one to one nanti. Okay? Alright. Thank you so much Puan Suziana. Boleh tak kita bagi tepuk tangan kepada Puan Suziana dahulu? Awesome. So seterusnya kita nak go through kepada Puan Julaiza. Silakan Puan Ju, soalan. Ini soalan panas ni, baru saja. Oi, panas. Okey. Dari oven. Okey. Tadi I close sekejap tadi sebab my captain ada nak discuss sikit. Sorry sebab ganggu tadi. Dia macam satu ni tau, renjatan senjata tau. Bila kita punya team kita membidaskan atau mempertikaikan apa yang kita buat. Kalau I dulu, I rasa macam
bila dia orang cakap I dah cepat, I dah menangis dah sebab I ni jenis orang yang tak kuat, very sensitive. Tapi once hari ini I dapat satu kekuatan bila dah dapat belajar sesuatu pagi tadi sebelum ni. So bila dia membidaskan, dia mempertikaikan apa yang I buat, apa aktiviti I buat bersama dengan satu grup lain iaitu WASI group. Sebab sebelum ni memang tim JZ apa-apa aktiviti kita memang buat. Tapi I tak pernah pun lupa apa structure yang I buat untuk JZ, tak pernah pun miss. Hanya mereka sahaja yang tak join apa aktiviti yang yang kita dah jadualkan. Sebab tadi bila dia mempertikaikan, dia orang rasa macam tak macam dulu. I cakap, no, you yang tak macam dulu, I still sama. So tadi sebenarnya, tapi itulah I nak share kat sini. Dalam CEO coaching ni macam Suzy kan, kita belajar sesuatu, kita belajar untuk menjadi seorang yang agresif, menjadi kuat, menjadi lebih bersemangat. Sebab this is kita punya business, bukan mereka punya business. Macam tadi coach ada cakap, 33 juta ada lagi orang kat Malaysia yang nak join kita. Why kita nak fokus pada satu orang? So daripada situ tadi, bila coach, saya memang perkataan tu, statement tu memang melekat dalam kepala otak ni. Tiba-tiba je masa I protect diri lah sebenarnya. Protect diri untuk selamatkan I punya agensi. Because if dia orang tak nak tak nak follow I, so I kena berdiri juga dengan I punya agensi. I bukan nak soal, asli tak soal kot. Tanya just nak share pengalaman baru sebentar tadi. Alright. So ini adalah benda yang saya rasa mungkin boleh tambah baik. Saya pernah dulu ada kawan baik saya lah, satu rumah saya waktu belajar dulu. Dia komen dekat Facebook saya tahun 2015 kalau tak silap. Dia komen apa tahu? Saya bagi quote, saya bagi kata-kata semangat dekat situ. Dia komen apa? Dia macam sound lah. Bro, be yourself je lah, dia kata macam tu. Right? I believe dia mungkin lah tak sound, tapi kalau nada I baca tu, bro, be yourself lah, macam tu. Tapi mungkin nada dia, bro, be yourself je lah, macam tu. Mungkin baik, tapi I nampak benda tu dari sudut negatif. Tapi I perasan apa tahu? I balas apa tahu? I cakap macam ni lah. Brother, kalau just be yourself, maksudnya kau baby lagi sekarang. Kau mentah lagi. Dan jangan be yourself, sebab kita akan sentiasa upgrade diri kita. Ya, betul. Kalau you adalah yourself, you perangai macam dulu. You main-main, you tak fokus, you lemah, you tak rancak, you selalu berdosa, faham tak? Right? Sebab you dah upgrade diri you. You upgrade diri you jadi someone yang lebih matang, jadi orang yang lebih alim, jadi orang yang lebih berduit. Sebab you upgrade. Dan Puan Ju, kalau orang cakap Puan Ju dah berubah ke? Yes, I berubah jadi lebih baik. Sebab tu dulu I lain, sekarang sangat lain. Now, bila you nak berubah? Tanya balik pada tim you. Kalau you masih nak remain orang yang masuk agensi ni macam 3 tahun lepas, then you should go. 2 tempat yang you patut pergi. Pertama, untuk you tambah baik. Kedua, untuk you tinggalkan company ni. Tu je. I bagi opportunity untuk you jadi kaya. Dan you berubah jadi kaya. Kalau you nak berubah. Itu saja. Right? Puan Ju, macam saya masukkan sebelum ni, semua perkara yang saya dah fungsuikan dekat office you last time perlu dilakukan segera. Ya, betul. I dah buat sikit-sikit lah. Dalam proses ni, insyaAllah dalam before 15 dah, benda tu semua dah ready dah. Dengan I punya banting, I punya motivation code, dengan I punya everything. Yes. Itu wajib. Okay. So now, Puan Ju, stay strong. Saya nampak you punya keadaan sebab saya tengah bersedia keadaan tersebut dekat office saya. Kita nak rekrut lebih kurang dalam lebih kurang dalam 10 orang tahun 2022. Dan kita dah mula pagi tadi dah sibuk dah cari tim. Pagi tadi subuh-subuh je dah terus hantar iklan, terhantar pula dekat personal Facebook. Adalah yang tu you boleh nampak my posting cari internship. Alright, tapi memang kita tengah cari tim, dan apa yang I perlukan sekarang adalah sebenarnya bukan tim. Apa yang I perlukan sekarang adalah untuk kebalkan kepala otak I supaya I mudah, I tenang, I dilancarkan urusan untuk menghadap orang-orang yang tak ada pengalaman.
Bahasa kasar dia supaya I mudah nak hidup dengan orang yang bebal. Alright, sebab kenapa mereka masuk mentah dan mereka tak ada kejatuhan, mereka tiada kesakitan, mereka tiada kesusah hati macam kita pernah lalui selama ni. Kita dah rugi berjuta tau. Kita dah penat buat kerja. Mereka datang, mereka nak kita ikut cakap dia, sorry, keluar. That's it. You stay, I will be happy and I will entertain you. Trust me. But this is the policy, this is the process. Itu saja. Okay. Alright, awesome. Puan Fatimawati, soalan daripada you. Silakan. So far I tak ada soalan, cuma I akan aplikasikan, I akan buat tengok balik dekat mana, macam you kata kalau ikut FAT punya perancangan bulan 12 ni kena buat tau. Tapi daripada pengalaman I yang the third one tu makin sikit orang, jadi memang I kena fine tune balik dekat mana what went wrong, how I nak go to see the faculty of the dean of the faculty, come up dengan something more convincing macam you cakap kan lah. And kena ada masa sikit, kalau dalam 3 minggu tak sempat kot kan. Yep. Mungkin by early January this is ni. So macam mana I nak masukkan I punya perancangan dalam dia punya chapter plan diorang lah for that particular term macam mana. Tu I kena buat. I have to find a way to do that. Okay. Nanti I akan buat one-to-one dengan you. Okay, Puan Fatimah, just to give a great understanding, Puan Fatimah kena letak timing pada bulan 1. Lawyer Empower Training bermula pada bulan Januari 2022. Dan baru senang you nak slot in dalam jadual. So bulan 12 ni jangan letak apa-apa. Bulan 12 ni adalah sesi untuk awareness semata-mata. Bagi awareness. You nak buat free talk dekat student tu, buatlah. And trust me, ini based on my experience sekarang selepas MCO ni paling fresh. I tak pernah cerita lagi kat siapa-siapa. Kalau you nak buat event dan event tu adalah event berbayar, at least you perlukan dalam 7 program atau 7 event percuma yang mereka boleh tahu, faham dan suka you. Dulu you buat 2 kali, 3 kali orang dah bayar you. Lepas tu waktu MCO 5 kali. Sekarang after MCO I dah tengok 7 kali I kena jumpa orang yang sama, baru mereka hadir untuk program berbayar. Faham. Right? The funnel getting much more longer, much more harder. Tapi tak cakap tak boleh buat. Boleh buat, dan orang yang tarik handbrake lagi ramai daripada orang yang nak teruskan. So Puan Fatimah, you teruskan sementara yang lain tarik handbrake, sebab yang tarik handbrake ni market akan pergi kepada orang yang masih wujud dalam market. Faham. Right? Sebab tu I stay sampai sekarang tanya, Kimi ni power lah, macam mana you boleh bertahan? Tak. Sebab I faham konsep dia, ramai yang dah tarik diri. So I nampak student masih mencari mana yang nak kena follow. So I just stay untuk mereka at least follow I pula lepas tu. Itu saja. Right? Tapi I tak mengharap I buat kerja supaya mereka datang betul ke I. Itu saja. Okay? Faham. Alright, fantastic. So any last question sebelum kita tamatkan sesi hari ini? Tak ada. Puan Ju? Tak ada. Okay, Puan Suzy? Tak ada. Puan Suzy, saya tahu dia banyak soalan ni. Tak cakap soalan terakhir tu, tak adalah habis hari ni. You boleh pergi one to one. Macam Puan Fatimah, I believe banyak soalan tu. Dia dah, otak dia dah running je tu. Nanti kita pergi one to one, okay? Pergi private coaching dan waktu tu you tanyalah macam-macam perkara, okay? Okay. Alright, fantastic. And I nak you spend masa you pada network, pada personal branding dan pada mentor. Alright? Please, masalah akan sentiasa datang. Cuma macam mana you nak selesaikan masalah, itu saja. Puan Ju, masalah you besar hari ni. And I expect you terus call I lepas ni untuk selesaikan masalah you. Alright? Sebab kalau you simpan dekat sini, dia akan bengkak, dia akan benjol, dia akan jadi temyong, dia akan jadi kanser kat otak you sampailah you susah hati, you tak boleh makan, you akan jadi lembab, malas nak buat apa-apa and nak tidur manjang-manjang. Sebab dia dah jadi barah kat sini. Satu je masalah dia, tak selesaikan, itu saja. So please selesaikan segera. Boleh? Boleh. Alright, fantastic. So last but not least, pengurusan manusia. This is the keyword yang I nak you faham. You nak uruskan business, you uruskan emosi. Itu saja.
You uruskan emosi pekerja, emosi klien, emosi dealer, you boleh uruskan bisnes automatically. Boleh? Boleh? This is very important. Just ingat, emosi. Bila you nak handle emosi orang, you kena handle emosi sendiri dahulu. You well perform, orang akan well perform. You happy, orang akan happy. You sabar, orang akan senyap. Itu saja. Betul. Carilah I untuk uruskan emosi. Okay, Absil. Betul. Cari Puan Fatimah. Contact lah Puan Fatimah. Seriously. Dia NLP practitioner, dia juga adalah dia counselor dalam masa sama, okay? So please, you ada circle yang betul dalam ni, please meet up each other, okay? Alright. Ini yang I nak, I believe you guys dah tahu, cuma I nak you faham, kita at least lah paling teruk pun 25,000 you punya sale sebulan wajib dapat. Ini yang paling minimum. Please get for your own benefits, okay? Seterusnya sesi bergambar. Okay, I believe sesi bergambar dah tadi. Cuma gambar I lagi tak ada, belum lagi. Sekejap. Bila stop sharing screen. Okay, sekejap Okay. Alright, satu. Okay, sekejap. Okay, semua jangan bergerak. 1, 2, 3. Sorry, 1, 2, 3. Okay, so puan-puan tak ada, sebaik tak ada jantan di sini. Puan-puan semua. Alright, terima kasih kepada hadir pada sesi hari ini. Pengumuman akan datang insya-Allah pada bulan 12 kita akan buat free marketing training dalam masa sama. Sebenarnya kita ada jemputan daripada Master Shifu. Ini master untuk buat marketing digital. Tetapi mungkin akan ditangguhkan sebab dah terlampau rapat dengan program-program dia yang lain dan terlampau dia banyak clash jadual. Tapi dia memang dah jemput, Kimi, I nak buat training dekat you punya platform. So nanti kalau dah berlaku, you boleh join training ni percuma. So you memang golden ticket lah, you akan dapat masuk. Okay, terima kasih kepada CEO yang hadir pada hari ini. Okay, please, this is something yang you kena remember. Alright, disiplin. Itu saja. Things getting harder, you know, you akan heartbroken. Tapi after all, kalau you stay disiplin, stay focus, you akan mudah untuk capai you punya goal. Boleh? Boleh. Alright, fantastic. So itu saja daripada saya. My name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Terima kasih kepada anda yang hadir pada hari ini. Nanti kita akan calling untuk private coaching. Okay? Assalamualaikum. Wassalam.